Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa untuk sesi 13 bulan Januari ni 2021, hari kedua PKP. Terima kasih untuk mereka yang siang tadi, petang tadi membuat lockout, hampir lockdown tu. Hampir lockdown kerana terpaksa stop kerana terlampau laju dan kita tak sempat nak susun t-shirt baseball. So malam ni kita naikkan lagi t-shirt baseball last pair. Ada 30 saja, tapi ini adalah edisi 200. Dia item edisi 200, tapi yang istimewa malam ni akan naik barang yang saudara cari ni, tapi tak banyak, 17 lai ya. 17 lai kita ada satu lai saiz 34 yang edisi istimewa butang ni, dan sehelai saiz 36. Yang lain semua saiz 35. Ini adalah made in Mexico 501. Apa ni, dia akan shrink 3%. Tapi saya saran saudara beli actual size ya, tak perlu panik dengan 3% tu. Sebab dia bukanlah edisi kain papan yang lama tu yang boleh shrink sampai 2 saiz, 3 saiz. Ini adalah edisi 2000-an. Made in Mexico. Tahun 2008 keluaran dia. Jadi saya dah bagi tahu pada saudara mereka yang nak mencari saiz 34 ini paling istimewa. Kain hijau ni saya 50-50 nak jual ke tidak, sebab saya pun tak buka guna beg dia bila sampai. Baru hari ni dapat tengok, sebab Kalut duk susunkan benda-benda yang naik secara harian. Kita ada satu yang blue black ni, yang lain tu semua adalah edisi yang hampir sama warna dia. Yang ini saja yang special, dia kehijauan, dia saiz 34. Rasanya macam nak tarik dari jualan je yang ni, sebab sangat banyak keistimewaan dia kerana dia juga menggunakan button yang berbeza pada edisi yang lain, dan warna lumut ni adalah yang paling susah kita nak jumpa dalam main Levi's ni. Kalau Levi's vintage pun model kain ni dia tak keluar special, ada kain dia campur-campur ni. Tak semua gelung kain yang datang menghasilkan kualiti kain yang sama. Ini yang paling cantik ada. Jadi sekejap lagi saya akan naikkan yang ini. Kemudian kita ada 30 set rasa saya jersey baseball yang last tak ada dah. Until gundi baru sampai, insyaAllah gundi baru sampai pun saya tak buka minggu ni. Kita akan buka minggu depan. Sebab kita dah atur jadual minggu ni. Terima kasih juga mereka yang lock combo jeans tadi. 3 lai 100. 3 lai 100 combo jeans petang tadi. Ramai yang lock dan saya kena stop kerana saya takut saya berlama-lama dalam combo jeans saiz 28 hingga saiz 34. Menyebabkan mereka yang berada di luar saiz meninggalkan live kerana tahu kata hanya main combo. Jadi 25 kita stop. Besok kita akan naik lagi, saya ada lebih kurang dalam 25 set lagi, lepas tu habis. Combo tu saja yang akan dianggap sebagai combo jumbo 3 lai 100. Ada yang dapat Abercrombie dalam combo tu, ada yang dapat Bobson dalam combo tu. Saya rasa ada 1-2 barang rare. Ada yang dapat Edwin kepala kain pun dalam combo tu. Kita lepaskan saja sebab kita nak tilik selai-selai, timbunan dia dah banyak. Jadi kita tak mau nak tarik dia keluar jadi item. Kita tengok dekat rak, susun, kita lepaskan 300. Jadi malam ni saya akan naikkan benda ni dalam konsep bila sampai saja bidaan untuk saiz 35, kita akan mudah. Saiz 35 kita akan mudahkan. Di mana admin akan mengambil 15 nama teratas ni saya. Habis terus saiz 35. 34 consider unsold. Saya tarik jualan 34 ni kerana ini edisi yang nak dikaji apa di balik benda ni. Kerana saya pun tak pernah melihat Levi's butang ni. Butang khas ni. Butang ni istimewa tuan-tuan. Semua termenung juga yang mana tadi. Nak mengkaji je. Tujuan tarik balik untuk kajian sains tuan-tuan. Untuk kajian forensik makmal. Walaupun dia saiz saya. Tapi tujuan dia tarik balik tu untuk dibuat kajian makmal. Kita akan buat test apa benda jadi macam ni, kenapa kain dia keluar ke hijau-hijauan. Yang lain tu semua adalah keluaran 2008, bulan je berbeza. Saudara akan dapat edisi 0708 berarti Julai, saudara dapat 0508 berarti Mei, saudara dapat 08 berarti Oktober. Saya akan naikkan sebentar lagi dengan harga 480. Saudara lock satu saja saiz 34, ditarik dari pasaran. Satu saiz 36, yang lain 35. Jadi sekejap lagi dah mula je saya akan sebut kata lock saiz 35, lock. Lepas tu admin akan bagi senarai 15 mereka yang dapat teratas yang masuk dengan lock lengkap nombor telefon dengan tulis situ 480. Tak payah sebut saiz sebab saiz 35. Lepas tu saya lepaskan selai saiz 36. Okey. Tuan-tuan boleh ready je lagi, cuma saya nak share je kata
kembalinya seorang ulama terkenal, Syekh Ali Badar di Jakarta, ulama yang dilahirkan di Mekah, kemudian berkahwin dan menetap di Indonesia, fasih berbahasa Indonesia, kemudian menjadi warga negara Indonesia, yang meninggalkan pesan sebelum tu pada satu ucapan beliau mengenai kematian di hadapan pengikutnya. Dia dah berpesan, masa tu dia sihat tuan-tuan. Syekh Ali Badar ni popular. Dia meninggalkan kata kepada isteri dia depan pengikut-pengikut dia, bahawa hari ini aku beli kain kafan, dan kalau aku mati, kebumikanlah aku di bumi Indonesia ni, walaupun dia dilahirkan di Mekah Mukarramah. Seorang ulama yang apabila bertemu dengan seorang kanak-kanak hafiz Quran, dia memilih untuk mencium kaki ulama hafiz Quran tu, mencium kanak-kanak yang hafiz Quran tu. Ini Syekh Ali Badar. Penuh hari ini tuan-tuan orang di majlis pengumian dia walaupun COVID-19. Dimasukkan ke hospital beberapa hari sebelum dia kembali ke rahmatullah. Dia buat satu video, semua orang tahu kan video yang dia buat tu, video mengingatkan kita tentang kematian. Kita baca Al-Fatihah untuk mereka yang meninggal, siapa saja saudara mara nenek moyang kita yang ada, ibu bapa kita, mangsa-mangsa yang beragama Islam. Dan hari ini untuk seorang ulama Indonesia sangat dihormati, lemah lembut, dan sangat-sangat menekankan kepada Al-Quran, sangat-sangat menekankan kepada berselawat kepada Rasulullah SAW pada hari Khamis, malam Jumaat dan sepanjang Jumaat. Beliau yang mengingatkan kita, semulia-mulia perlakuan pada hari Khamis, malam Jumaat dan hari Jumaat adalah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma. Kita baca Al-Fatihah tu dia. Al-Fatihah. Sedih kan bila kita kehilangan seorang ulama yang lemah lembut. Di Indonesia ni dia dikenali sebagai ulama lemah lembut. Saya banyak menonton video dia, terutama ketika dia memilih untuk mencium kaki seorang kanak-kanak berusia 8 tahun hafiz Quran, kerana rasa hormat dia kepada seorang kanak-kanak al-hafiz, hufaz. Juga saya nak ingatkan kata, kalau ingat sekarang pun dah jadi macam mengungkit je. Di Kedah, di Tanah Merah Kedah, semua penduduk kampung terpaksa keluar membuat ujian swab hari ini, kerana sekumpulan mereka yang pulang bercuti dari Kuala Lumpur, dia cuti, dia balik kampung, dia bergaul dengan orang kampung pada cuti tahun baru. Dan inilah yang saya sebut tu hari. Dan dia menyebabkan hari ini beratus-ratus orang kena pergi swab, selepas 36 orang daripada penduduk kampung disahkan positif. Kalau kita cakap banyak pun kata macam mungkin, tapi saya dah kata dulu bahawa kluster cuti 3 hari bagi 2 minggu betul-betul cuti tahun baru dan juga cuti Christmas, ini adalah bencana cuti tahun baru, di mana hanya 4 orang daripada zon merah Lembah Kelang balik, dan dia ini menyebabkan 36 orang positif, dan beratus penduduk kampung dan penduduk kampung berdekatan terpaksa keluar untuk membuat ujian swab di surau yang dilancarkan oleh KKM. Itu di Tanah Merah Kedah. Dan saya rasa banyak kejadian ini berlaku di luar kawasan, dan sekarang kita menanti pula mereka yang lari keluar ketika COVID-19 PKP ni. Ramai juga yang lari keluar dan meninggalkan kampung halaman. Tanah Merah Kelantan ya? Di Tanah Merah Kelantan. Sorry, saya baca Tanah Merah tadi. Sorry ni saya baca penuh. Kesian pada orang kampung yang terpaksa keluar berbaris-baris. Allah Akbar. Dan saya rasa akan banyak lagi tu berita-berita yang akan menyusul lepas ni, kesan daripada kluster tahun baru dan kesan daripada kluster lari PKP ni. Kluster lari PKP ni pun ramai, kerana semua orang tahu pada malam terakhir sebelum penguatkuasaan PKP di Lembah Kelang, ramai yang melarikan diri. Jadi ini pengajaran yang kita kena ambil. Hari ini kes pun tertinggi dalam sejarah, 3,300 lebih, dengan 15 kematian. Saya rasa ini pun kematian yang tertinggi. Jadi kita akan terus menghadapi minggu pertama PKP ini dengan angka yang saya fikir barangkali 2,500 ke 3,500 tu, sebelum kesan PKP akan mula ketara hanya selepas. Kalau ikut Kementerian Kesihatan, lekuk pelandaian hanya akan dapat dibuat sepenuh dan terkawal selepas 3 bulan, 12 bulan. Ini pandangan Kementerian Kesihatan yang sangat ideal.
Tapi saya rasa ramai ahli ekonomi dan juga kumpulan pro ekonomi akan menentang perkara ini kerana mereka akan minta sekurang-kurangnya 6 minggu dan memadai, 2 minggu, sambung 2 minggu dan 2 minggu. Tengoklah macam mana kalau lekuk pelandaian berada di paras 0.7 atau 0.8, itu kadar jangkitan masih berada 800 sehari, tak guna kita buka PKP ni kerana kita katalah kita dah buat 6 minggu dan angka jangkitan masih lagi 700 ke 800. Kalau kita buka, dia meletup balik, kemudian dia akan balik kepada 4 angka dan kita akan balik asal balik hasil ya. Jadi dia kita akan share gambar. Kita berterima kasih kepada anda yang telah menderma 2,160 dalam sesi log bantu banjir IRM, dan juga kepada dermawan kita yang mendermakan 5,000 tunai dengan datang ke garasi itu. Kita dah bagi semua RM7,160 kepada IRM. Juga tudung, saya rasa ada lebih kurang dalam 20 helai tudung, saya tak kira yang mana anda log sesi air bawah dan mendermakannya kepada masa banjir. Jadi delegasi dah pergi pun pada hari Isnin, pada hari terakhir sebelum PKP tu, mereka telah mengedarkannya tu. Saya harap dapat dikongsi gambar. Saya rasa Mahfuz sedang berkongsi foto-foto sukarelawan Islamic Relief Malaysia. Mehmet Sevik pun ada situ. Saya rasa kalau tengok badan besar dan merosakkan saiz gambar tu, Mehmet Sevik lah tu. Kalau ada nampak besar, triple XL dan dia merosakkan kecantikan gambar, itu adalah Mehmet Sevik. Yang Syabab tu, dia ada sana untuk membuat jasa bagi mengurangkan mencuci dosa-dosa dia. Dia sedar tu, dia banyak dosa, jadi buat kerja amal banyak bagus tu. Itu lebih bagus daripada orang yang tak sedar apa langsung. Terima kasih IRM, Tuan Haji Zairul Syahfuddin Zainal Abidin, kerana sudi hadir dan sudi bersama kami dalam sesi meraih derma. Manakala ada lagi yang duk minta, yang kes-kes permohonan tu ada ni? Kes-kes permohonan bagi baki tu masih ada Kita ada berapa baki lagi? Kita masih ada baki RM1,700. Saudara masih boleh menderma tu je kepada tabung tu yang ada dalam poster tu, nombor dia, nombor akaun tu. Ahad ni Syabab, kau tengok sorry saya sebut yang lain tu, yang badan besar tu bukan kau, tu Syabab yang lain. Kau budak baik. Dia ada dalam ni Oh, Muhammad Sevik is watching. Okey, insya-Allah kalau tuan-tuan nak ni, kalau nanti malam ni tuan-tuan boleh menderma, kita akan hantar sikit lagi pada dewan yang baki tu. Kita simpan pun lah lama, tak dah susah. Kita keluarkanlah 1,000 lagi untuk RM untuk perjalanan ke Temerloh ni. Kerana saya masih ingat di Facebook update seorang yang pernah menjadi mangsa. Dia kata hanya ketika air menutupi bumbung rumah je orang memberi perhatian, tetapi apabila air surut dan selut memenuhi rumah, orang pun dah lupa dah tentang masa banjir ni. Sebab orang anggap masa banjir ni sebenarnya adalah air, bukan rumah ataupun apa-apa. Jadi kesukaran yang mereka alami adalah berpanjangan. Jadi saya harap saudara dapat turun menderma pada tabung ni, kami akan bagi. Jadi ada baki 1,700 daripada total tabung ni. Waktu dibuka adalah 3,000 daripada garasi Republic. Kemudian kita collect barangkali 3,000 juga kot daripada tuan-tuan. Jadi 6,000 dah kita agih-agihkan. Pada malam yang kita buat tabung tu, kita dapat kita dah tabung ni dah keluarkan 3,500 bantuan, tak termasuk kepada IRM, kerana IRM pada yang 5,000 adalah bantuan asing yang nak disampaikan, tapi kita sampaikan tu pada IRM. Yang bantuan barang sisa ni 7,500, kemudian pada IRM tu sebanyak 7,000 lebih. Pada IRM 7,160. Ada 5,000 daripada tunai dan 2,160. Terima kasih kerana mereka yang log IRM tu tak ada joy. Semuanya log okey. Seseorang tolong tengok aircon atau kipas. Saya harap kata kita boleh mulakan. Kita ada berapa ribu orang sekarang? Berapa ribu? Kita ada berapa ratus orang sekarang? 600. Kita akan mulakan sesi ni, bidaan ni. Soalan apa? Tentang ahli parlimen yang kumpulkan, dia kumpul orang untuk batalkan darurat tu. Boleh je kumpul. Tetapi yang di-Pertuan Agong punya kuasa mutlak ada dalam perlembagaan. Mengumpulkan tanda tangan tak ada dalam perlembagaan. Tuan-tuan macam boleh saja, macam like je. Saya dapat like 40,000 pun bukan berarti saya dapat 40,000 undi dan mengisytiharkan diri saya popular. Saya beli boost dan kemudian saya dapat like 600,000 pun saya tak boleh bawa pergi ke parlimen dengan mengatakan banyak orang like saya, maka saya kena jadi ahli parlimen. Segalanya mengikut perlembagaan. Pengisytiharan darurat adalah pengisytiharan yang dibuat oleh di-Pertuan Agong. Kalau dapat 220 sign dari parlimen pun tidak memberi apa-apa perubahan, kerana kita adalah negara raja berperlembagaan.
Kita bukan yang seperti mana yang dilakukan oleh para senator di Capitol Hill sekarang yang ingin memecat Donald Trump. Jadi mereka mengumpulkan sokongan. Tak akan. Itu hanya buat untuk mendesak rakyat seolah-olah secara halus ingin mewujudkan penentangan pada Pertuan Agong. Biarlah tuan-tuan, orang politik saya dah kata dah, kalau kita baca hal dia, orang mabuk kuasa dengan orang mabuk botol ni sama je. Kalau orang mabuk botol, tuan dakwah tentang agama macam cakap dengan botol. Botol. Tahu kan? Kita selalu istilah kan, mabuk botol. Di Kedah dulu, kalau orang ni kita rasa tak masuk akal, kita kata tu cakap dengan botol. Jadi kadang-kadang ahli parlimen berada dalam keadaan mabuk botol. Tuan-tuan cakap apa dekat dia pun, turun seorang rasul pun belum tentu dapat mengubah mereka. Ini cerita kemabukan orang pada kuasa ni. Biar je lah. Dia nak buat tanda tangan, dia nak buat apa pun, perlembagaan mengatakan raja berperlembagaan. Raja yang perlembagaan. Itu yang Pertuan Agong punya kuasa untuk melakukannya. Jadi pada hari ini, perkataan rakyat bukanlah dengan pemimpin. Perkataan rakyat adalah dengan raja. Kena faham tu. Kenapa kita ni disebut rakyat. Kerana istilah rakyat wujud kerana ada rajanya. Sebab itulah menjadi kerajaan. Berarti kerajaan. Di mana satu-satu pemerintah dilantik di bawah sistem demokrasi atau apa pun, perlembagaan mengatakan ini adalah raja berperlembagaan dan dia memberi hak kepada orang di Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Jadi ramai orang cuba menghina yang di Pertuan Agong dengan memperlekehkan Mahyudin. Kononnya Mahyudin ni menyelamatkan karier politik dan mereka menggunakan Mahyudin. Dalam waktu yang sama mereka cuba menyindir kuasa yang Pertuan Agong. Jadi jangan terlibat dan jangan sokong apa tuan-tuan. Anggap saja mereka sedang mabuk botol. 220 orang mabuk tuan-tuan, tak payah risau. Dia 33 juta jalan terus. Biarlah 220 orang tu terus mabuk. Kita tak perlu ikut mabuk bersama. Dan kalau kita nak nasihat mereka pun, macam di Kedah tu ada gurauan, tak nasihat lah tu. Lebih baik kau bercakap dengan botol. Berarti orang tu dianggap sedang mabuk. Saya tak mau komen panjang, tapi secara perlembagaan yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa, bawa ke mahkamah pun, mahkamah akan mengatakan dia adalah mengikuti perlembagaan. Dan perlembagaan perkara yang tak boleh dipinda. Kecuali perlembagaan boleh dipinda tetapi tidak hal-hal yang berkaitan dengan yang Pertuan Agong. Saudara kena ingat ya, perlembagaan boleh dipinda tetapi tidak yang membabitkan klausa-klausa yang membabitkan kuasa yang Pertuan Agong. Tak boleh pindah kecuali Agong dan juga Raja-Raja Melayu mahu memindahnya. Ini saya cerita sikit perlembagaan. Perlembagaan boleh dipinda dengan undi 2/3 di Parlimen. Tetapi yang menyentuh Raja-Raja Melayu hanya boleh dipinda oleh Raja-Raja Melayu sendiri. Itu bidang kuasa Raja Melayu sangat besar. Jadi biarlah penembak-penembak meriam ni tembak mana dia suka. Yang kita fikir sekarang ni bukan Mahyudin, Bang Din ke, Abah ke, Desai ke apa ke, tu dia orang punya hal. Buat masa sekarang kita nak selesaikan COVID, kita menyokong perkara ini kerana COVID-19. Okey? Itu saja. Kita teruskan saja kepentingan kita macam saya kata. Mereka masih lagi sapsiga dan mandi di swimming pool. Mereka masih lagi berenak-enak dan sikit-sikit lawat kawasan banjir dan ambil posting untuk dapat like di Instagram je. Yang lain tu majoriti 90% belum lagi menjenguk masa banjir. Masih heboh untuk menjenguk kerusi dan juga nasib mereka. Semua orang tu ada kepentingan tuan-tuan. Yang kalah mendapat emas, yang menang mendapat berlian. Kita rakyat jelata jugalah yang mendapat abu dan arangnya. Ingat yang menang, yang kalah mendapat emas, yang menang mendapat berlian. Rakyat jelata jugalah yang mendapat arang dan abunya. Okey?